Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nomad Nota Orang Muda daripada Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Marang, kita bawakan untuk anda pada malam ini untuk mengupas satu topik yang tidak lagi boleh kita bicarakan dalam konteks bukan sahaja rakyat, bahkan seluruh warga negara Malaysia pada ketika ini, iaitu bendera putih, suara hati rakyat. Dan saya rasa lebih baik saya perkenalkan panel yang kita bawakan pada malam ini cukup baik dan cukup memberi nafas kepada penonton di luar sana yang menantikan forum kita pada malam ini. Dan saya perkenalkan panel kita pada malam ini yang berhormat Datuk Haji Rozi Mamat yang merupakan Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, Ketua UMNO Bahagian Hulu Terengganu yang juga Ahli Dewan Undangan Adun Kawasan Telembong Hulu Terengganu. Apa khabar YB Datuk? Khabar baik YB? Okey, Alhamdulillah khabar baik YB Rozi Mamat kita di Telembong, dan saya mengharapkan agar kupasan kita malam ini dapat memberi satu denyut nadi kepada rakyat di kawasan Adung Telembong, insya-Allah. Dan saya memperkenalkan panel kita yang kedua merupakan Iron Lady Negeri Kedah, iaitu yang berhormat Datuk Suraya binti Yaakob yang merupakan Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, Ketua Penerangan Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, Ketua UMNO Bahagian Pendang, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah yang juga Ahli Dewan Undangan Adun Sungai Tiang. Apa khabar Datuk Suraya? Baik, Alhamdulillah. Ceria YB Datuk pada malam ini, dan saya sangat berterima kasih kepada YB kerana sudi bertandang ke Marang pada malam ini YB. Terima kasih kerana menjemput. Tahniah Pemuda Marang. Sama-sama YB. Dan baiklah, kita terus kepada perbincangan kita pada malam ini. Saya mulakan dengan YB Datuk Rozi Mamat. Kita dapat melihat YB bagaimana bendera putih ini bukan sahaja dipergiatkan dalam kalangan masyarakat Malaysia, bahkan di seluruh peringkat keadaan rakyat yang cukup radikal dengan kerajaan yang tidak stabil dan sebagainya. Dan bagaimana pandangan YB tentang bendera putih ini di kawasan YB sendiri, ataupun YB telah menggerakkan seluruh jentera di peringkat akar umbi bagi memastikan bantuan dapat disalurkan? YB, mungkin tidak jelas YB di talian pada ketika ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Pertamanya saya ucap terima kasihlah kepada Saudara Hafiz selaku moderator kita pada malam ini, dan juga merupakan Ketua Penerangan UMNO Bahagian Marang, Pemuda UMNO Bahagian Marang, atas kesudian menjemput saya bersama dalam program sesi Nomad Orang Muda ini. Dan juga saya difahamkan saya bergandengan dengan sahabat dan juga rakan saya Datuk Suraya daripada yang berhormat Datuk Suraya Esko Kerajaan Negeri Kedah, dan juga merupakan Iron Lady dah saya rasa memang orang lama dan juga hebat. Dan juga saya mengucapkan tahniah kepada Pemuda UMNO Bahagian Marang kerana berjaya mengadakan program sesi pada kali ini, dan juga ianya merupakan satu inspirasi masa kini kepada orang muda yang mahu melihat dan juga merupakan trend terkini bagi mendekati masyarakat ini melalui dengan program live sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pemuda UMNO Marang pada kali ini dan seterusnya lah. Saudara Hafiz dan juga rakan-rakan yang berada di online sekarang ini, saya melihat kepada berkaitan dengan bendera putih ataupun suara hati rakyat sekarang ini yang diperkatakan di seluruh negara lah, di setiap ceruk
yang menyatakan bahawa suara hati rakyat kepada ketidakpuasan hati rakyat dan juga kesukaran rakyat untuk mendapatkan bantuan dan juga bekalan untuk meneruskan kehidupan mereka pada masa saat yang sangat getir pada hari ini. Dan kita bagi kepimpinan dan juga bagi pihak kerajaan negeri maupun kerajaan pusat, kita tidak boleh memandang ringan perkara ini dan juga seharusnya kita berganding bahu bagaimana kita untuk menyelesaikan perkara dan juga cabaran yang begini sukar yang dihadapi oleh rakyat kita pada masa sekarang ini. Saya melihat cabaran dan kesukaran ini semakin membimbangkan jika dibandingkan dengan PKP yang pada tahun sudah dengan pada PKP pada kali ini, saya melihat rakyat semakin ramai yang kehilangan punca pendapatan. Dan ketika ini ramai di kalangan rakyat yang sangat terkesan dengan PKP pada kali ini. Mereka terpaksa menanggung beban dan juga kehilangan menanggung beban hutang dan juga akibat daripada kehilangan pekerjaan dan juga kekurangan gaji kepada rakyat kita pada masa sekarang ini. Bagi saya sangat membimbangkanlah kerana saya membaca setiap hari ada dilaporkan dengan kes kematian, bunuh diri dan sebagainya. Ini harus dipandang secara mendalam oleh pihak kerajaan kerana ianya boleh mendatangkan satu kesan yang sangat tidak baiklah kepada negara kita. Ini pun saya terbaca melalui banyak dalam media elektronik, dalam surat khabar berita harian, contohnya pada 1 Julai baru-baru ini yang melaporkan hampir 1,099 orang. Sehingga Mei tahun 2021 daripada tahun 2020, ini merupakan satu gejala yang sangat seriuslah kepada kita. So, alhamdulillah saya melihat ramai di kalangan kita, rakyat negara kita ini masih ramai yang prihatin dalam keadaan situasi sekarang ini dan juga sedia untuk menghulur bantuan dalam berbagai cara. Mereka hulur bantuan ini berbagai cara dalam bentuk barang keperluan asas dan juga ada juga yang membantu dari segi keuangan dan sebagainya untuk meringankan beban-beban mereka yang terkesan ini. Di mana mereka juga mahu mencari bantuan yang terlibat, ini menyebabkan kesan tanggungan kehilangan pekerjaan dan juga beban hutang yang semakin tinggi sekarang ini yang ditanggung oleh masyarakat kita. Oleh sebab itu, saya rasa ini adalah cabaran yang sangat getir dan juga cabaran yang sangat kuatlah. Dan saya sendiri pun rasa sudah hampir 50 tahun kita hidup ni, hampirlah Datuk Suraya. Saya baru hampir 50 tahun ni saya rasa merupakan cabaran yang paling getir lah. Dan saya menjadi wakil rakyat pun hampir 20 tahun ni, saya rasa pada kali ini cukup mencabar. Bagi di kawasan saya, Hafiz, di kawasan saya di Telemon ni alhamdulillah, tapi ianya tidak terkecuali. Masyarakat kawasan saya juga tertekan dengan PKP pada kali ini kalau jika nak dibandingkan pada PKP yang dahulu. Walau bagaimanapun setakat ini alhamdulillah dan saya rasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana orang kawasan Telemon ni rata-ratanya mereka bergantung hidup kepada sektor pertanian dan banyak mereka yang sebagai penoreh getah, ada yang kelapa sawit dan sebahagian laginya bekerja sebagai kaki tangan kerajaan. Jadi yang terjejas sangat tu ada tapi under control lah. Maksudnya boleh kontrol lagi. Walau bagaimanapun saya pada PKP pada kali ini alhamdulillah di Don Telemon saya juga telah mengagihkan bantuan-bantuan kepada keluarga rumah, semua sekali rumah
ada 5,000, lebih kurang 5,500 buah rumah, dan Don Telmo ni sudah sampai bantuan yang saya sampaikan melalui agensi-agensi kampung dan juga NGO kampung. Dan sehingga pada hari ini, alhamdulillah 5,500 buah rumah ini telah sampai ke ketua-ketua keluarga dalam rumah dalam Don Telmo ini, insya-Allah. Itu saja, terima kasih. Terima kasih YB di atas ulasan mengenai bantuan yang disalurkan di kawasan Don Telemong di Hulu Terengganu. Baik, kita beralih kepada YB Datuk Suraya Yaakob di Kedah. YB, suara hati rakyat bukan sahaja bermain di mulut para pemimpin politik bahkan di kalangan rakyat Malaysia, tetapi keadaan yang cukup radikal pada ketika ini. Kita kira masyarakat memerlukan bantuan yang dengan kadar yang segera. Bagaimana cabaran YB Datuk Suraya, kesukaran rakyat di Kedah juga untuk mendapatkan saluran di kawasan YB sendiri? Terima kasih Saudara Hafiz. Selamat berjumpa kembali Datuk G. Terima kasih kerana memberikan sedikit ruang dan platform kepada wakil daripada Kedah lah. Untuk makluman Hafiz, kesukarannya sama ada kawasan saya ataupun kawasan luar daripada kawasan saya di Kedah ni agak sukar lah, kerana walaupun di mata kasar tak nampak sangat, tetapi sektor keusahawanan tu, usahawan-usahawan kecil ni ramai betul di mana-mana kawasan, di mana-mana daerah. Jadi yang terbabit dan terlibat ini datang daripada keusahawanan, usahawan-usahawan kecil, mikro. Dan saya menyambut baiklah usaha beberapa, saya tak tahu start pada mana bendera putih ni, tetapi saya ingat bila dia keluar isu mengenai bendera putih ini, dia ada pro and con lah. Kita dah ada platform-platform untuk mereka menyalurkan kesukaran, tetapi saya kira banyak orang yang tak tahu nak menyatakan kesukaran mereka dan menggunakan metodologi bendera putih ini untuk menyampaikan kesukaran mereka. Dan untuk bagaimana cabaran sukaran rakyat, saya rasa yang jadi payah di Kedah ini adalah mereka yang makan gaji dan dipotong gaji lah, saya rasa, dan usahawan kecil, mikro. Takat yang macam Datuk G tadi cakap mengenai petani-petani, penoreh getah, pesawah, kelapa sawit, nelayan, mereka ini walaupun agak perit tetapi tidaklah jatuh begitu susah. Jadi saya banyak bimbang di kawasan saya ataupun di negeri Kedah secara keseluruhannya adalah kumpulan B40 yang jatuh ke dalam M40 yang jatuh ke dalam B40. Yang B40 ni dia ada level 1, 2, 3, 4. Level ni lah mereka makin menurun dan masuk ke dalam satu level miskin tegar. Ini yang kita agak gusar, agak susah hatilah ya dalam menangani masalah ini. Walau bagaimanapun untuk lebih ramai keluarga yang perlu dibantu, sebab kita rasa tiba-tiba dalam kita duk pergi bagi bantuan setiap hari tu, kita mula nampak muka-muka baru yang tak pernah kita jumpa. Hak ni yang saya rasa macam agak pelik. Kalau takat B40 tu kita duk jumpa selalu. Yang sakit, yang OKU, yang ada orang tua-tua, ibu tunggal ya. Tetapi dalam masa PKP ini, saya rasa 3 bulan kebelakang ini, kita mula jumpa orang-orang baru. Muka-muka yang kita tak pernah jumpa sebelum ni. Sebab saya selalunya bagi bantuan ni personally lah, saya pergi sendiri. Dan menjadi tanda tanya lah, mereka inilah kumpulan kumpulan M40 yang jatuh kepada M40 yang tak pernah selama ini mohon bantuan, terpaksa mohon untuk bantuan susu, bantuan pampers, benda-benda lah ya. Dan saya rasa mereka cukup agak malu lah untuk minta, tapi mereka terpaksa dan ini merupakan suatu keadaan yang sungguh membimbangkan. Dan untuk Kedah,
kita tidak bagi bantuan direct, kita ada pusat pengumpulan bilik operasi bencana lah, PKOB kita panggil, di setiap daerah kita ada, dan kita telah mengeluarkan 2,000 bakul makanan untuk 2 minggu pertama, dan kita dah keluarkan 2,000 lagi untuk 2 minggu kedua dan ketiga ini. Dan kita juga ada bantuan zakat yang kita teruskan, dan kita ada 578 buah masjid yang diberi bantuan oleh zakat 300 bakul makanan setiap bulan, dan boleh digantilah setiap masa, ya. Dan siapa saja keluarga boleh melalui sama ada PKOB ini ataupun di masjid-masjid. Macam kita telah ada orang tak boleh pergi masjid, because masjid pun ditutup juga kan. Time tu, frame tu agak kecil lah untuk siapa nak pergi bantuan di masjid. Tetapi isu sebenar adalah kita boleh bagi barang asas makanan, lauk pula dah tak ada kan. Jadi nak kena fikir tu cara apa, bagikan bilis ikan kering. Satgi. Betul. Betul tak? Betul. Jadi betul kan? Jadi satu lagi pasal sewa rumah. Dah lah, lepas tu nak kena belajar kat sekolah, dekat rumah, top up untuk data, PDPR. Semua ini berlaku pada masa yang sama. Jadi inilah yang begitu membebankan. Tak mungkin ada orang rakyat kita yang mati kelaparan, tapi ada orang mati sebab stres ni ramai. Dato' Gino, tu yang bunuh diri ni. Sebab saya tak fikir dia bunuh diri sebab dia tak ada makanan. Dia bunuh diri sebab dia stres. Banyak benda yang tidak boleh kita sediakan untuk rakyat. Ini yang saya agak kecewa lah dengan kerajaan pusat. Nanti kita cerita hal lain-lain lah soalan lain-lain. Kalau fizikal bakul makanan tu tak ada masalah. Ya, tetapi bantuan yang lain yang perlu difikirkan oleh satu kerajaan untuk rakyat mereka. Itu je saya rasa. Baik, terima kasih YB Datuk Suraya. Ulasan permulaannya yang cukup menarik. Itulah yang boleh kita gambarkan bagaimana keupayaan gerak kerja yang telah digerakkan oleh kedua-dua yang berhormat kita daripada Pantai Timur juga daripada Utara. Baik, kita beralih kepada YB Datuk Rozi Mamat. Dan sebelum itu, saya mohon kepada penonton jangan lupa like dan share supaya apa yang kita kongsikan pada malam ini dapat kita bawa ke serata Malaysia. Baik Datuk G, kita dapat melihat bagaimana keadaan hari ini media sosial menjadi penghubung rungutan dan ketidakpuashati rakyat itu sendiri. Bukan dalam konteks orang politik, tetapi rakyat yang meluahkan ketidakpuashati kepada kerajaan. Dan mungkin YB boleh gambarkan apakah kerajaan negeri Terengganu pada ketika ini? Apa yang mereka salurkan atau memilih bulu sahaja? Betul Hafiz. Terima kasih Hafiz. Betul Hafiz. Saya melihat sejak akhir ini rakyat mula meluahkan perasaan mereka melalui media sosial ni. Bukan saja di Terengganu sebenarnya, maka ianya di seluruh negara, tambah-tambah dalam keadaan politik pada hari ini, kita melihat begitu banyak luahan-luahan yang diutarakan oleh rakyat kita melalui media sosial ini. Dan masalah media sosial ini, dia akan sampai direct kepada rakyat secara terus. Itu yang menyebabkan pada hari ini merupakan satu cabaran yang besar lah kepada kerajaan dan juga wakil-wakil rakyat. Termasuklah saya sendiri yang banyak kena hentam pun dalam FB ni. Tapi dalam pada kita, setakat yang kita boleh jawab, kita akan beri penerangan yang jelas kepada rakyat kita. Sebenarnya pada rakyat ni, pada saya lah, dia meluahkan itu adalah luahan daripada rakyat kerana mereka tidak mendapatkan gambaran yang sebenar. Jadi kalau kita menjawab kepada mereka dengan cara yang baik dan jelas, saya rasa tidak ada masalah. Dan rakyat pun tidaklah rasa, sebab dia mendengar berita berbagai-bagai sudut dan berbagai-bagai hala kepada mereka, walaupun ada cerita tu yang benar, ada cerita yang tidak benar, ada cerita yang separuh benar. Walaupun itu yang menyebabkan keadaan yang menjadi semakin bercelaru kepada kita semua. Pada saya, kita perlu tangani perkara ini dengan cara yang baik, supaya ianya tidak berterusan
ataupun tidak menjadi ikutan trend untuk menghentam mana-mana pihak melalui media sosial ini dengan cara yang tidak betul. Bukan kata tidak boleh bersuara. Pandangan saya, kita menjadi pemain media sosial yang profesional dan juga dengan cara yang betul dan baik lah. Bukan cara hentang kromo kata orang Terengganu tu. Jadi Hafiz dalam ini menunjukkan rakyat kita sangat prihatin dan juga pihak kerajaan juga perlu lebih produktif dalam membantu rakyat ini, kerana kerajaan perlu dilihat prihatin peka kepada masalah rakyat. Walaupun saya rasa kerajaan telah berusaha dengan sedaya upaya. Sebenarnya kerajaan negeri pun berusaha dengan sedaya upaya untuk menyelesaikan kemeluk buat masa sekarang ini. Mungkin ianya belum menyeluruh ataupun di sebaliknya tidak sampai ke sasaran yang tepat sebagaimana yang Hafiz beritahu sebentar tadi. Pada pandangan saya, kerajaan negeri perlu menggerakkan agensi-agensi kerajaan lebih banyak lah. Lebih banyak, bukan saja di peringkat kampung dan lokaliti tertentu, tapi juga ianya harus menggerakkan kepada NGO yang berada di negeri Terengganu ini supaya ianya pelbagai pertubuhan yang berdaftar untuk mengagih barang-barang ini supaya tidak timbul isu ketidakadilan dan sebagainya. Mungkin ketika ini ada, tapi ianya perlu ditambah baik lagi lah. Ditambah baik lagi supaya ianya dilihat oleh masyarakat bahawa bantuan yang diumum oleh kerajaan dalam TV baik, dalam surat khabar baik, dalam media-media massa baik, yang umum berpuluh-puluh juta tu sampai ke sasaran. Masalah sekarang ni, rakyat tahu sebab kerajaan sentiasa mengumumkan puluh juta, ratus juta, puluh juta, tapi kadang-kadang tak sampai. Jadi ini yang jadi masalah kepada rakyat. Kita perlu pelarasan. Saya setuju dengan YB Datuk Suraya beritahu tadi bahawa mereka ada satu pelarasan, satu bilik gerakan pelarasan pengagihan bantuan secara menyeluruh. Dan saya rasa ini satu gerak kerja yang sangat baik. Saya juga melihat Hafiz sekarang ini emosi rakyat juga terganggu. Kadang-kadang ianya menyebabkan rakyat hendak meluahkan perasaan di media sosial hanya menjadi ikutan-ikutan saja. Hal ini juga perlu dipandang serius oleh pihak yang berwajib dan juga kerajaan. Kira boleh elakkan melakukan perkara-perkara yang boleh membebankan emosi rakyat lah buat masa sekarang ini. Kerana saya, macam YB Datuk Suraya kata tadi, Datuk Su kata tadi bahawa tak mungkin rakyat kita ni mati kelaparan lagi setakat ini. Tapi ramai rakyat kita yang sebagaimana saya beritahu tadi, yang sudah mati kerana tekanan emosi dia. Jadi kita perlu melihat perkara ini dengan lebih serius supaya ianya tidak berlarutan dan juga boleh ditangani dengan cara yang baik. Dalam konteks kerajaan negeri Terengganu, sebagaimana yang semua orang sedia maklum, bahawa ianya inisiatif telah diumum oleh kerajaan negeri, oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita, bahawa sebagaimana yang dimaklum bahawa disalurkan melalui adung-adung lah, dalam 200,000 setiap dong dalam program Berkat 3.0. Bantuan ini disalurkan kepada adung-adung dan juga penyelas-penyelas adung kerajaan negeri lah. Saya mengucapkan terima kasih walaupun kita menyokong daripada belakang untuk kepentingan rakyat ni, kita menyokong. Walaupun kita tahu ada disalurkan tapi tidak melalui dengan kita berharap ianya berjalan dengan baik lah. Walau bagaimanapun bagi pihak adung-adung Barisan Nasional ni, kita juga membantu kerajaan negeri di peringkat belakang lah, di peringkat belakang yang mana baru-baru ini kita mencari inisiatif kita sendiri melalui Datuk Seri Pengerusi Perhubungan kita telah mengarahkan dan telah mengagihkan lebih daripada 15,000 pack
barang makanan di setiap parlimen di negeri Terengganu ini untuk kita agihkan dan untuk menambah baik lagi apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri sekarang ini. Dan sebab tu saya kata sebaik-baiknya Hafiz, bantuan ini dikembangkan lagi melalui NGO yang lain supaya ianya tidak dilihatkan kita menjurus kepada satu-satu pihak saja. Ini yang menimbulkan kekeliruan dan pada saya ianya bukan soal pilih bulu, tapi bantuan dan peruntukan yang disedia tersebut tidak menyeluruh dan tidak kena kepada sasaran, itu yang menyebabkan naik bendera putih, naik bendera merah tu cerita nombor 2 lah. Tak apa, insyaAllah. Okey. Jadi saya harap semua pihak dapat merasai bantuan-bantuan ini dan sampai ke sasarannya dengan baik selepas pada ini di seluruh negeri Terengganu Hafiz. Terima kasih. Baik, YB, saya ada sedikit tambahan mengenai harapan YB 300,000 yang diberi kepada ahli parlimen setiap YB parlimen. Bagaimana harapan YB berkenaan isu ini? Oh, tu saya dengar ada dah sehari 2 ni dalam semalam, 2 hari lepas kot. Saya dimaklumkan bahawa ada peruntukan 300,000 melalui ahli parlimen. Ini peruntukan daripada kerajaan pusat. Tak apa, nak salur siapa-siapa dia pun tak ada masalah. Kita dengan cuma harapan kita semoga salur pengagihan tersebut dapat diagihkan dengan ada connection lah dengan semua pihak supaya tidak bertindak. Itu yang paling penting kerana kita ni tidak cukup. 300,000 pun tak cukup sebenarnya. Tapi jika kita tidak ada pelarasan yang baik, maka agihan bantuan tersebut sekali lagi kita akan gagal. Dan ianya akan menjuruskan ke sebagaimana yang kita bincang tadi, tidak capai kepada sasaran yang tepat. Jadi saya berharap kepada ahli-ahli parlimen lah yang mendapat peruntukan tersebut, sekiranya nak minta bantuan daripada kita, sokongan pada kita untuk pelarasan, insya-Allah kita tak ada masalah. Dia nak bagi sendiri itu hak cerita dia lah. Kita pun tak ada hak. Kita tak ada masalah itu kerana peruntukan tersebut diagihkan kepada ahli-ahli parlimen. Alangkah baiknya sekiranya ianya diadakan dan diselaraskan dengan baik oleh kepada adun-adun penyelarah-penyelarah dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain supaya mereka yang sudah terima dengan kerajaan negeri tidak lagi terima dengan kerajaan pusat, orang yang terima dengan kerajaan pusat tidak lagi terima dengan adun-adun Barisan Nasional, orang yang terima sudah dengan Barisan Nasional tidak lagi menerima bantuan-bantuan daripada Maidan. Kalau kita tidak ada perarasan, akhirnya kita akan tambung kepada satu pihak saja. Dan ada pihak yang akan tertinggal dan inilah yang menyebabkan kekalutan yang timbul pada masa sekarang ini. Terima kasih. Baik, sama-sama YB. Itulah harapan daripada YB Datuk Rozi Mamat. Bukan harapan yang tinggal, harapan kepada rakyat, tetapi harapan yang cukup tinggi kepada rakyat di seluruh negeri Terengganu dengan peruntukan yang disalurkan baru-baru ini kepada ahli parlimen. Baik, kita beralih kepada Datuk Suraya. YB Datuk Suraya? Yes. Baik. Kita dapat melihat ya YB pada ketika ini rakyat cukup tertekan dan terdesak akibat PKP yang berpanjangan. Bukan sahaja membataskan pergerakan tetapi lebih parah lagi menyebabkan pendapatan rakyat amat terjejas terutamanya dalam tiada pendapatan tetap, bekerja sendiri dan bergantung kepada gaji harian. Apa pandangan YB Datuk mengenai dalam konteks masalah tekanan mental dan bunuh diri dalam kalangan masyarakat Malaysia pada ketika ini? Terima kasih Hafiz. Macam psikologi lah saya nak jawab pasal tu. Tapi apapun, saya rasa seperti yang saya katakan sebelum ini, kerajaan dah sediakan bantuan-bantuan lah dalam bentuk fizikal seperti bantuan makanan. Tetapi perkara-perkara lain yang kerajaan perlu sedar ada kekurangan dalam bantuan-bantuan tersebut. Ya, macam kedai makan, PKP ni agak panjang. Sebab macam tak dirancang, sekejap dia 2 minggu, kejap lagi 2 minggu dan ia akan berpanjangan dan kita tak pasti pun. Terengganu dah masuk fasa 2, Alhamdulillah. Ya, tetapi Kedah masih belum lagi boleh masuk fasa 2. Dan sebab yang kita tak boleh masuk fasa 2, imunisasi kita ni
tak tinggi. Jadi sebab population kita tinggi, kita tak boleh capai 10% 21 tu pun. Ya, jadi tak boleh dapat untuk masuk ke fasa 2. Dan disebabkan itu kita masih duduk dalam PKP ini. Yang jadi masalah di Kedah ni kedai-kedai makan. Ramai orang berniaga sebab ramai orang berhenti duduk makan di dalam kedai, dine in. Tetapi di Kedah tak dapat buat. Peniaga-peniaga ini begitu ramai. Saya rasa masa saya jaga Exco Keusahawanan tu, inilah kelompok keusahawanan yang paling tinggi, usahawan-usahawan kedai makan. Dan mereka juga menggaji pekerja-pekerja ramai dalam kedai mereka. Inilah golongan-golongan yang terjejas. Mereka nak cari kerja lain tak ada, ya. Dan kemudian ada anak-anak di dalam bandar yang tak boleh bekerja dan diberhentikan, balik ke kampung pula. Tanggung lagi keluarga tanggungan tambahan. Anak-anak yang biasa belajar di universiti yang lebih kurang tanggung sendirilah, balik ke rumah juga masih duduk di rumah. Anak-anak yang patut pergi sekolah duduk di asrama penuh, duduk di dalam rumah. Kesemua ini memberi tekanan yang luar biasa kepada keluarga. Boleh tahan sekejap, sebulan, 2 bulan, tapi kita dah berlanjutan tolak mai tolak pi, lebih kurang 12 bulan kita terganggu dengan sistem ini. Ya, jadi saya pasti sangat ramai orang stres yang stres nak kena makan banyak pun ada, stres sampai tak lalu makan ada, stres akhirnya boleh melibatkan nyawa lah. Dan macam Datuk Ji kata tadi, lebih kurang ini unprecedented lah, lebih 1,100 orang telah membunuh diri sepanjang 2020 dan 2021. Dan ini sungguh membimbangkan lah, nak kata bukan orang Islam pun ada juga orang Islam yang membunuh diri, ya. Jadi saya belumlah berlaku di kawasan saya, tetapi di Kedah ni adalah, ya. Dan kita tak dengar dan tak nampak pun Kementerian Wanita ke hadapan untuk meletakkan nasihat-nasihat ataupun kaunselor-kaunselor, tak ada engagement towards stres ini, ya. Semua engagement pasal ada baku makanan dikeluarkan. Tak ada orang address the issue of emotional instability. Ini belum lagi mengenai keganasan rumah tangga yang berlaku dan meningkat, ya, kes pukul suami, kes pukul isteri, kes pukul anak-anak yang berlaku dan meningkat. If you look back, ini is real truth. Ya, dulu suami boleh keluar lebih sikit, balik waktu petang malam. Sekarang dia dah stres perkara banyak dan mula meletakkan emotional stress tersebut kepada keluarga dia sendiri. Ini pun belum lagi kita address that issue. Ya, jadi ada beberapa NGO telah mula memberikan counselling kepada wanita, kepada keluarga mengenai stres ataupun keganasan rumah tangga akibat daripada PKP ini. Jadi saya berharaplah kita NGO yang ada di luar sana bukan hanya memikirkan mengenai supply makanan, tetapi mula memikirkan bagaimana nak menceriakan keluarga di dalam masyarakat kita. Saya di DUN saya buat fit online untuk exercise 3 kali seminggu. Satu session tu lebih kurang 1.5 jam dan it's open, dia open link untuk semua menyertainya. Dan daripada saya mula dulu dengan 20 orang, mula PKP dulu, sekarang ni saya dah ada lebih kurang 245 orang dalam online fitness saya tu, ya. Jadi saya ambil, jadi in a way saya berharaplah bukan saja mak-mak ambil time out daripada kerja yang agak rigorous di rumah, boleh exercise bersama anak-anak mereka dalam online, ataupun anak-anak kecil, anak-anak lah yang teenager take off sikit dan mengeluarkan endorfinnya mereka sendiri. Ini usaha-usaha kecil lah yang dibuat sebab kita nak exercise kat luar tak boleh, nak pergi gym tak boleh. Jadi setidak-tidaknya kita sediakan platform supaya mereka boleh beriadah bersama dengan kawan-kawan. I think itu saja, Hafiz. Baik, terima kasih YB. Satu ulasan yang menarik mengenai bagaimana untuk kita
menangani masalah mental, dan itu adalah satu inisiatif yang terbaik Datuk YB Datuk Suraya di kawasan YB Datuk sendiri bagi membawa satu nafas baru kepada rakyat di luar sana. Baik, kepada penonton yang sedang menonton, kami bawakan untuk anda Nomad Nota Orang Muda 5 Julai 2021, bendera putih, suara hati rakyat. Dan jangan lupa like dan share supaya apa yang kita bawakan pada malam ini dapat kita kongsikan ke serata Malaysia. Dan bersama saya pada malam ini yang berhormat Datuk Haji Rozi Mamat yang merupakan Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, Ketua UMNO Bahagian Hulu Terengganu yang juga Adun Kawasan Telemong, dan seorang panel yang merupakan Iron Lady yang merupakan YB Datuk Suraya Yaakob yang merupakan Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, Ketua Penerangan Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, Ketua UMNO Bahagian Pendang, juga Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah, merangkap Ahli Dewan Undangan Adun Sungai Tiang. Baik, kita teruskan kepada perbincangan kita kepada YB Datuk Rozi Mamat. Baik YB, YB okey YB? Okey YB. Kita tahu negara kita sekarang ini menuju kepada 4 fasa pemulihan negara. Dan negeri Terengganu telah pun beralih kepada fasa 2. Dan mungkin kita dapat melihat bagaimana keadaan ekonomi rakyat yang cukup tertekan. Bukan ekonomi saja, pendidikan, jaringan sosial juga runtuh. Mungkin YB boleh memberi sedikit cadangan ataupun idea-idea kepada kerajaan negeri secara am yang perlu kerajaan negeri lakukan bagi membantu rakyat menuju kepada 4 fasa pemulihan ini, kerana kita tidak mahu kerajaan gagal. Okey, Hafiz, terima kasih. Cabaran yang dihadapi oleh kerajaan masa sekarang ini dalam fasa pemulihan ekonomi ini juga saya rasa ianya agak berat lah. Dalam keadaan senario dan juga kita telah menghadapi PKP yang begini panjang, gejala COVID ni dah hampir 2 tahun. Bukan satu kerja yang mudah bagi sesebuah kerajaan untuk menyelesaikan perkara ini dalam waktu yang begitu singkat. Saya tidak nampak sebenarnya kita dapat mengembalikan, mendapatkan kembali sebagaimana kedudukan kita pada masa dahulu dalam masa yang begitu singkat, Hafiz. Tapi insya-Allah saya rasa kerajaan perlu pada pemulihan dan juga perancangan yang lebih jelas kepada rakyat. Di samping kerajaan perlu memulihkan ekonomi rakyat itu sendiri. Kita buat masa sekarang ini untuk permulaan ini pada pandangan saya kita kena memulihkan ekonomi rakyat di peringkat akar umbi itu yang pertama dulu. Dan juga kerajaan juga bagi konteks kita kerajaan negeri Terengganu juga saya berharap kerajaan negeri perlu melihat bukan saja dari segi ekonomi tapi dari segi sosial dan juga emosi serta jiwa rakyat kita juga perlu kepada pemulihan yang segera buat masa sekarang ini supaya mereka kembali pulih, mereka kembali kepada keyakinan diri mereka untuk meneruskan perjalanan dan kehidupan sebagaimana sedia kala sebelum-sebelum daripada ini. Kerana kita telah menghadapi situasi ini sebagaimana saya beritahu tadi, situasi yang sangat panjang. Dah hampir 2 tahun kita menghadapi keadaan tekanan dalam senario COVID-19 yang melanda negara dan dunia pada masa sekarang ini. Cadangan saya Hafiz kepada kerajaan negeri, kerajaan perlu memberi sedikit kelonggaran lah kepada rakyat negeri Terengganu dalam menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan kecil-kecilan. Ini perlu kepada kelonggaran sikit tetapi dengan mengikut SOP yang ditetapkan oleh pihak kementerian supaya aktiviti-aktiviti ekonomi di peringkat akar umbi itu dapat berjalan dan dipulihkan dalam jangka masa segera sekarang ini. Kerana kita melihat golongan pengusaha-pengusaha kecil ini sangat terjejas sekarang ini. Dan ramai yang sudah saya pun melihat yang datang jumpa dengan kita, anak-anak muda yang terkesan sangat-sangat yang mereka sedang usaha
contohnya burger dan sebagainya yang tidak dapat berjalan, ini yang perlu kepada perhatian dan juga kelonggaran sikit bagi pihak kerajaan negeri dengan SOP-SOP yang ditetapkan oleh pihak kementerian lah. Selain daripada itu juga Hafiz, kerajaan juga harus boleh juga kita menangguhkan dulu ataupun mengurangkan dulu bayaran-bayaran yang melibatkan kerajaan negeri dalam awal proses pemulihan ini. Kita tangguhkan dulu ataupun kita kita mengurangkan yang melibatkan pembayaran rakyat buat masa sekarang ini untuk permulaan ini. Saya percaya selepas ini rakyat akan dihimpit bebanan hutang, terutamanya kepada para peniaga-peniaga dan juga mereka yang menghadapi masalah pemberhentian kerja. Selepas pada ini confirm, saya yakin dan percaya kita akan menghadapi masalah-masalah sebagaimana ini lebih serius daripada sekarang ini. Dan pemotongan gaji serta allowance moratorium secara automatik adalah salah satu inisiatif yang terbaik juga dalam membantu rakyat dalam pelbagai lapisan masyarakat ini. Tapi moratorium ini harus juga dilihat. Jangan memberi beban kepada rakyat. Ianya berfaedah dan juga tempoh pelanjutan itu perlu dikaji semula supaya ianya dilihat kerajaan dalam usaha masa sekarang ini untuk membela rakyat, bukannya membela pihak bank. Bank-bank ni kita fahamlah dia pun berniaga, kita pun tahu. Tapi dalam keadaan masa sekarang ini untuk kita pulihkan dalam masa ekonomi rakyat dalam masa yang sikat ini, kita perlu melihatkan kepada kelebihan kerajaan untuk membela rakyat tersebut. Kerana rintihan rakyat sangat-sangat terbeban sekarang ini sebagaimana yang diberitahu dan dibincangkan oleh kita sebelum pada ini. Kerajaan juga harus juga memaparkan kepada rakyat tentang perancangan program ekonomi jangka pendek dan juga masa jangka panjang tersebut dengan cara yang jelas kepada rakyat. Ianya bukan saja memberi keyakinan kepada para pelabur, tetapi ianya juga kepada rakyat kita sendiri. Mereka bila kita telah membuat perancangan yang jelas dan tepat, membolehkan ke rakyat kita merancang kehidupan mereka. Ya, selepas pada ini dengan lebih jelas dan juga dengan hala tuju yang ditentukan oleh pihak kerajaan tersebut. Dan saya percaya kerajaan telah berusaha ke arah tersebut. Tetapi biarlah ianya dalam pengetahuan rakyat. Kalau kita mikir kita saja kerajaan ni, kalau rakyat dah tahu jadi susah juga. Jadi kita kena apa perancangan yang kita buat jangka masa sederhana, jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang itu perlu jelaskan kepada rakyat. Kerana rakyat ingin tahu untuk mereka membuat perancangan kehidupan mereka untuk kesesuaian apa yang telah dirancang oleh pihak kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat, boleh kesesuaian untuk mereka follow dan seterusnya dapat membina satu keluarga, satu masyarakat yang bahagia pada masa-masa yang akan datang, Hafiz. Terima kasih, itu saja pandangan saya. Satu ulasan yang begitu padu daripada Datuk G kita mengenai isu rakyat pada ketika ini dalam menuju 4 fasa pemulihan negara. Kita beralih kepada Datuk Suraya. YB Datuk Suraya, kita dapat melihat bagaimana rungutan rakyat di peringkat global. Mereka bukan mahukan moratorium moratorium ICNA 2.0, ILS Study 2.0 memberi beban kepada mereka, tetapi memberi denyut ataupun nafas kepada mereka yang kita kira cukup tertekan pada ketika ini. Dan saya kira baru-baru ini gesaan daripada rakyat juga memohon kepada moratorium sewa kerana mereka ini cukup tertekan, kerana mereka walaupun mereka tidak berniaga, mereka terpaksa membayar sewa kepada premis perniagaan. Persoalannya YB, tekanan rakyat yang masih ramai, dan apakah pandangan YB mengenai perkara ini dan apa yang perlu kerajaan pusat lakukan dengan kadar yang segera?
bukan sahaja parlimen disegerakan tetapi perkara ini juga perlu disegerakan. Ya Hafiz, kalau boleh pergi parlimen, hak ni kena dulu kan. Betul Datuk. Okey. Isunya sebenarnya mudah je. Kerajaan tahu dia umum PKP. Tapi tunggu 4 minggu lepas digesa, dipaksa, dibawa cerita, diviralkan oleh pemimpin UMNO je mengenai apa bantuan kepada rakyat, barulah tertekan enough untuk umumkan mengenai moratorium dan juga Aisinar. Jadi kita anggap mereka tak prihatin lah. Kerajaan ni tak merasa denyut rakyat sebenarnya. Kalau betul-betul dia tahu, dia mesti dah umum awal-awal supaya pekedai-pekedai, usahawan, rakyat secara keseluruhannya boleh merancang kehidupan mereka. Kita, ramai orang jadi isunya dah guna duit simpanan dah. Kali ini kena lagi, nak korek mana lagi hak nak tambah ni? Betul YB. Betul tak? Betul. Jadi bukit kalau kita duk korek, duk ambil pun habis lah latah, tak ada tanah apa dah. Jadi we are going beyond. Kita sekarang ini rakyat sekarang dah pergi bawah daripada tanah dah ni. Sebab itu rakyat tertekan. Yang kita wonder kenapa tak boleh diumumkan moratorium ini pada mula PKP diumumkan. Kita tahu PKP ni kes tidak akan turun mendadak begitu. Dia nak turun pun dia akan turun pelan-pelan. Tapi ia tidak diumumkan secara sehinggalah 4 minggu berlalu dan baru umum. Dan paling pelik dah dia umumkan tu duit semua nak keluar bulan Ogos tu. Habis tu apa nak berlaku sekarang? Sewa nak bayar, kad kredit nak bayar. Kereta nak bayar. Itu belum lagi benda-benda lain yang perlu dibayar. Hutang kawan lagi. Kan? Jadi semua Ogos. Kalau kita tengok balik yang disebut mengenai dan yang paling utama, kenapa automatic moratorium ini tidak berlaku? Kenapa bank-bank, kerajaan tak boleh bertegas dengan bank-bank? Duk kata lagi bank tak boleh, akan rugi. Sedangkan masa susah dulu, kita pernah melalui satu masa pada tahun 1997-1998, duit rakyat digunakan untuk bail out bank. Bank dalam susah, duit rakyat digunakan untuk membantu bank-bank ini. Kenapa masa rakyat susah ini, bank-bank tak boleh bantu? Sedangkan bank-bank ini bukannya kerajaan tak ada share. Kerajaan ada share. Khazanah ada 30% bank muamalat. Khazanah ada 27% CIMB. Kerajaan PNB melalui PNB ada 34% Maybank. KWSP ada 41% RHB. LTAT ada 35% Aslin Bank. Public Bank ada Kuam ada KW. Semua ni bank Islam dipunyai oleh TH 82%, KWSP, PNB dan Kuam. Maksudnya kita ada kepentingan dalam bank-bank ini tetapi kita masih tak boleh bertegas dengan bank-bank ini. Ini yang jadi kita tak faham tu. Dan betul dia bagi moratorium. Dia kata automatik tapi kena mohon. Lepas dia mohon, kita mohon tu kita sign satu surat. Dia sebenarnya refinance kita balik. Dia suruh kita ambil balik loan tambahan untuk ekstra 12 bulan. Dan kita bayar interest yang ekstra 12 bulan tersebut. Ini yang saya cakap berkali-kali, ini bukan perkara yang membantu rakyat, malah membebankan rakyat. Mana rakyat yang mampu, jangan mohon untuk moratorium ini selagi ia tidak diubah. Itu. Yang perkara lain adalah mengenai penyaluran bantuan yang kata nak bagi cash kepada rakyat ni. 1,300 kepada miskin Tegar. 1,300 tu dengar banyaknya, syoknya 1,300. Tutup RM500 Ogos, RM500 November, RM300 bulan Disember. Nuih, bila hari nak dapat duit tu? Kan? Bujang miskin Tegar dapatlah 200 bulan Ogos tu. Isi rumah B40 dapat 500 Ogos, 300 Disember. Bujang B40 dapat 200 Ogos. RM200 ya nak beli data tak lepas. Bujang M40 dapat RM100 bulan Ogos. Ni RM100.
Kira ngak sehari jadi berapa? Berapa kupang sehari? Berapa kupang? Betul YB. Kan? Betul tak? Betul YB. Kita persoalkan. Depa buat kira-kira tak? Depa pegang kalkulator tak masa depa bagi ni? Kan? Bunyi macam berbilion-bilion tetapi bilion-bilion itu telah daripada PKP pertama tu 24 bulan yang lepas. Dia campur dengan ini, bantuan ini. Memang nampak banyak tapi campur dengan hari tu. Bukan relief untuk PKP ini. Ya. Jadi jangan tengok jumlah 15 bilion ada bantuan. Hak tu dia kira hak hari tu ni. Jadi citra kita lah kita pinjam duit kita sendiri nak pergi ambil KWSP kan, kita pakai duit kita sendiri kan. Pun bulan Ogos ni boleh nak keluar. Tapi hak law ni siapa tak stres? Betul tak? Ini yang Betul. kita stres dan kita lihat orang pun kita stres sebab kita pun tanggung juga. Kita pun tahu bank kita duk minta juga. Kita pun tahu. Tapi nasib baik kita ada duit kalau orang yang tak ada duit. Kan? Ini yang bukan yang meniaga. Kalau orang yang ambil business loan, kalau takat rumah duduk ni hak business loan, kedai, bangunan, nak kita minta sewa. Sewa boleh kita bagi relief, kerajaan boleh bagi relief pada semua bangunan-bangunan kerajaan punya. Macam di Kedah, bangunan PBT, ya, yang majlis punya, hak mana own by kerajaan semua, kita boleh bagi relief. Masalahnya kalau dia own by private, how can you force private to give discount? Kan? Jadi sewa ni memang di contoh di beberapa negara luar, sewa rumah, sewa kereta semua dibayar oleh kerajaan. Betul lah mereka negara kaya, tetapi kita adalah satu negara yang ada rakyat di dalamnya. Ya, betul. Kerajaan kalau nak pinjam, inilah masa pinjam untuk bantu rakyat. Kalau betul nak bantu rakyat lah. Itulah kita nak abang. Kan? Kalau dia betul. pinjam untuk benda lain, buat apa? Dia pinjam untuk bantu rakyat. Betul lah. Bagi 1,000. Semua across the board. Everyone dapat seorang 1,000 sebulan. Betul tak? Because you cannot avoid it. Sebab apa banyak negara-negara maju berjaya ke pandemik? Sebab mereka semua diberi duit duduk rumah. Betul. Ini kita nak kena keluar juga cari makan. Kita kena buat apa yang necessary sebab tidak, this is survival kita hidup. Dan kita tak salahkan, saya tak boleh nak salahkan siapa-siapa yang masih keluar untuk mencari makan. Dan jadi akhirnya saya masih heran kenapa menteri ataupun Perdana Menteri tidak boleh mengumumkan bantuan yang keluar daripada bank, moratorium utama-utamanya, sedangkan kita dalam kawalan bank-bank ini. Itu sajalah. Melainkan kita dah jual share-share tu, tapi saya rasa masih setakat yang kita cek belum lagi dijual. Belum lagi tu. ada. Baik, YB, saya ada soalan tambahan YB. Ya. Bagaimana harapan YB mengenai bantuan yang tercicir dalam kalangan rakyat pada ketika ini yang saya kira cukup ramai tercicir YB. Mungkin ini boleh YB nyatakan sedikit perkara Saya ini. ingat kita bukan tercicir. Hak yang kumpulan B40 saya kata tu, kita dah tahu semua tu memang sentiasa menerima bantuan. Ada yang daripada masjid, zakat dan kebajikan ya. Tetapi yang orang baru ni yang duduk selama ini duduk dalam M40 ya, depa ni kali inilah depa duduk rumah teres, tapi depa perlu bantuan sebab depa tak boleh kerja, tak boleh nak bayar sewa. Jadi kita, saya bukan nak kata saya tak suka bendera putih, cumanya saya tahu orang tak ada platform nak habaq kata depa susah dan perlukan bantuan. Mereka tak pernah lalui kesusahan mungkin ya. Jadi mereka kena gunakan satu mekanisme untuk memberitahu kepada orang lain bahawa mereka memerlukan bantuan. Pertama. Yang keduanya, kita berharaplah pemimpin-pemimpin UMNO di peringkat cawangan. Cawangan UMNO ni berada di sekecil-kecilnya cawangan. Ya, jadi mereka inilah perlu menjadi mata dan telinga untuk kepimpinan UMNO. UMNO pasti boleh bantu. Cuma nak tahu siapa je yang perlu dibantu. Siapa tu?
kena ada pemimpin yang di peringkat akar umbi memberitahu kepada kita. Ya, dan saya kira macam UMNO Terengganu walaupun tidak dibantu oleh kerajaan negeri, boleh pun buat. Ya. Main dengan bantuan ni, siapa pun boleh come forward and help. Ya, cuma mereka yang nak dibantu perlu ada mekanisme untuk kehadapan dan bersuaralah untuk memohon bantuan-bantuan ini. Itu je. Baik, terima kasih YB. Datuk Soraya cukup garang dengan intipati beliau sebentar tadi, dan saya rasa inilah yang digelar Iron Lady. Dan ya, saya rasa pada malam ini semuanya penonton yang setia bersama dengan kami pada ketika ini tidak lari dan menantikan olahan ataupun intipati yang disampaikan oleh kedua-dua panel kita yang kita bawa pada malam ini. Dan kita beralih kepada Datuk G di Hulu Terengganu. Baik Datuk G, Datuk G melihat bagaimana pandangan politik negara pada ketika ini yang cukup tidak stabil. Rakyat mahukan kerajaan yang stabil, mendengar hati keluh resah mereka. Bagaimana pandangan Datuk G sebagai wakil rakyat, keadaan negara yang cukup radikal dalam menangani isu pandemik COVID-19 dan politik negara yang cukup huru-hara yang boleh saya katakan? Okey Hafiz, terima kasih banyak. Yalah, kita bagi negara kita ni adalah kita negara demokrasi berparlimen. Negara kita ni, kita faham sekarang ini merupakan bila kita menghadapi COVID-19 ni sehingga berlanjutan, sehingga pada tahun ini diumumkan darurat COVID ini. Walau bagaimanapun saya rasa baru-baru ini semua orang sedia maklum bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong telah menyuarakan hasrat supaya parlimen ini boleh bersidang dengan cara mengikut SOP lah. Dan bagi kita sebuah negara yang berdemokrasi berparlimen ini, seharusnya kita boleh menjalankan persidangan tersebut sebagaimana yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Kerana parlimen ini merupakan satu tempat checks and balance yang paling dekat dan paling hampir, dan rakyat boleh melihat dengan secara direct. Itu perbahasan-perbahasan yang dijalankan oleh ahli-ahli parlimen kita untuk kepentingan rakyat pada masa sekarang ini. Pada saya polemik politik ini kita harus hentikan buat sementara waktu ini, dan kita gembelingkan tenaga kita untuk membela rakyat kita buat masa sekarang ini. Dan saya sangat bersetuju setiap rakyat mahukan kerajaan yang stabil. Dalam situasi pada hari ini, masalah rakyat perlu kita utamakan. Bukan saja kerajaan yang benar-benar membantu dan juga boleh mendengar keluhan rakyat, ianya juga mahu melihat kerajaan yang boleh membela rakyat itu dan juga merasai denyut rakyat pada masa sekarang ini. Jadi rakyat sangat mengharapkanlah sebuah kerajaan yang stabil dan juga konsisten supaya mereka dapat meneruskan perjalanan kehidupan mereka yang lebih baik selepas pada ini. Terlalu berpolitik buat masa sekarang ini pun juga tidak baik bagi pandangan rakyat. Kerana sudah tiba masanya untuk rakyat memilih sebuah kerajaan yang boleh menstabilkan negara. Ketika ini rakyat memerlukan satu kepimpinan yang begitu agresif dan kepimpinan yang begitu dinamik untuk mengembalikan, memulihkan bukan saja ekonomi, malah kestabilan politik dalam negara kita ini. Kerana kestabilan politik dalam negara lah yang menibu segala-galanya. Baik dari segi ekonomi baik, dari segi kemakmuran baik, dan juga dari segi kesejahteraan rakyat baik. Ibu segala-galanya adalah kemakmuran politik dalam sesebuah negara.
politik yang bercelaru, maka rakyat juga akan menerima, rakyatlah yang paling menerima bahana atas kecelaruan orang politik tersebut. Termasuklah saya sendiri pun orang politik juga. Sebab tu saya kata selepas pada ni itu kita serah kepada rakyat untuk memilih dan juga memberi kerajaan yang betul-betul stabil untuk kepentingan mereka pada masa yang akan datang, Hafiz. Terima kasih. InsyaAllah YB. Itu pengharapan daripada YB mengenai keadaan dalam konteks negara kita pada ketika ini. Baik, saya beralih kepada YB Datuk Suraya. YB Datuk Suraya, soalan ini saya kira dekat dengan YB selaku Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Sejauh mana kepimpinan UMNO Malaysia pada ketika ini membawa suara hati rakyat bukan sahaja untuk didengari, bahkan menyelesaikan masalah rakyat di setiap peringkat dan di setiap peringkat akar umbi. Dan inilah yang kita mahukan, dan mungkin boleh YB katakan sedikit dalam konteks bendera putih tidak boleh dipolitikkan. Saya kira jelas rakyat dah lihat bahawa yang bersuara untuk menjaga rakyat ini hanyalah pemimpin-pemimpin UMNO, daripada Datuk Seri Najib, bosku, sehinggalah semua peringkat UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO menyuarakan betapa pentingnya untuk menjaga rakyat. Kalau kita tengok, kita mungkin tak keluarlah dalam berita-berita utama, kita mungkin tak keluarlah dalam soaban-soaban utama sebab kita bukan lagi kerajaan yang memerintah, kan, kita hanya menyokong untuk menjadikan kerajaan. Jadi tetapi pada masa yang sama kitalah yang turun ke bawah, kita yang bersuara, kitalah jumpa rakyat, kita jugalah yang menyuarakan supaya moratorium duit akaun 1 KWSP dapat digunakan oleh rakyat, ya, dan akhirnya kita dapatlah itu fasa pertama dulu tu memang sungguh cantik walaupun agak lewat juga, tetapi ia membantu rakyat yang memerlukan bantuan keuangan pada masa tersebut. Ini yang saya kata tu, kita boleh bantu bagi makanan, tetapi akhirnya duit cash itu sangat penting dalam kehidupan, ya. Kalau dipendang lah, kalau saya tengok kan, dulu masa kita bagi BRIM dulu, orang masa kita bagi sendiri, pemimpin yang hantar bagi duit pemimpin tu, pada hari itu jugalah mereka akan singgah Pekanat tu macam pasar tani, pasar malam, kedai runcit tepi-tepi, mereka akan mula berbelanja duit, tukar duit ni 100 tu, ya. Dan perbelanjaan inilah yang membantu ekonomi. Bagi saya, kalau orang B40 pegang duit cash, dia boleh bantu dan jana ekonomi. Orang yang ada duit di atas-atas, yang ada duit tu, mereka kebanyakannya menyimpan duit, mereka tak berbelanja lebih. Tetapi yang bawah ni akan menggunakan cash itu, dan cash inilah yang menjana ekonomi di bawah. Ya, kalau dia belanja dekat pasar tani ataupun di pasar malam, orang yang pasar malam itu, tuan itu, dia beli sayur dekat orang yang satu lagi, dia beli, yang orang sayur ni dia boleh beli barang lain, ya. Itu yang saya panggil penjanaan ekonomi yang cukup baik di akar umbi. Tetapi kalau mereka tidak ada cash, mereka tidak boleh lakukan. Banyak kedai-kedai runcit di kampung-kampung kena tutup, ya, sebab tak ada perbelanjaan begini berlaku di kampung-kampung pada hari ini. Melainkan musim padi dapat duit padi, ya. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena lihat. Sebab itu pemimpin UMNO faham bahawa wang tunai itu sangat penting untuk meneruskan survival kehidupan. Jadi sebab itu kita daripada mula sentiasa memastikan suara hati rakyat itu didengar. Dan bagi saya memang UMNO ada cara sendirilah untuk memperjuangkan rakyat, dan walaupun bukan kerajaan, inilah masa rakyat tengok bahawa UMNO adalah sebenar-benarnya pemimpin untuk rakyat ini. Dan kita selepas 60 tahun walaupun kalah 3 tahun ini, kita masih ke depan lah dalam membawa isu-isu rakyat ke hadapan. Dan mungkin kalaupun kita tak ada duit, kita macam di Kedah ni hanya 2 DUN je yang menang, 2 parlimen 2 DUN.
tetapi semua bahagian menjalankan tugas macam mereka adalah kerajaan, macam mereka ini sebahagian daripada kerajaan. Mereka buat kerja, hari-hari pun turun ke bawah, membantu juga. Itulah tradisi UMNO dan tradisi ini akan terus diteruskan oleh pemimpin-pemimpin UMNO. InsyaAllah. Terima kasih YB Datuk Suraya. Satu pengharapan yang cukup jelas yang cukup baik forum kita pada malam ini, dan saya kira kita pun sudah ke penghujung forum Bual Bicara Nomad Nota Orang Muda dibawakan oleh Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Marang 5 Julai 2021. Dan saya sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Suraya Yaakob, yang juga Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah Adun Sungai Tiang. Sungai Tiang, ya betul. Dan Yang Berhormat Datuk Haji Rozi Mamat, Ahli Dewan Undangan Adun Telemong yang juga Ketua UMNO bahagian Hulu Terengganu. Dan sebelum kita berakhir ke forum kita pada malam ini, saya mohon sedikit pengharapan daripada Datuk Suraya terlebih dahulu. Okey. Pertama, saya berharap target pelan imunisasi 60% pada September dan 80% November dapat kita realisasikan, ya, dan kita juga supaya peniaga, pekerja, kaki tangan semua dapat buat timeline tersebut dan hit into it. Jadi fokus kita adalah cepatkan vaksinasi, hit target, semoga hujung tahun semuanya selesai dan kita boleh balik, kalaupun tidak normal, keadaan lebih baik lah. Dan kita kena ingat ini merupakan krisis kesihatan. Jika masalah kesihatan tidak dapat diselesaikan, masalah ekonomi akan menjadi lebih teruk. Ya. Yang keduanya adalah kita kena ingat money in the hands of poor is good for the economy. Maksudnya kita akan terus berbelanja, peniaga akan untung dan akan bayar cukai. Cukai ini kerajaan boleh gunakan untuk membantu lebih ramai rakyat. That is a cycle of economy yang perlu kita ingat. Kalau dulu kita ada juga bantuan perniagaan, geran-geran bantuan prihatin, sekarang tak ada. Ini nak ingatkan lagi kan kerajaan patut boleh buat pengumuman tersebut. Dan sekarang kita berharaplah kerajaan masih belum terlambat untuk mengumumkan bantuan-bantuan perniagaan. Di Kedah kita ada pengumuman, kita bagi pinjaman kepada usahawan. Kita buka 3 hari je, 3 hari 1,900 masuk untuk memohon dalam online. Ya, dan kita buat keputusan kesemua yang mohon itu akan diberikan. One by one lah nanti by online. Maksudnya memang usahawan memerlukan bantuan sebab mereka nak kena plan modal mereka dan juga input mereka. Jadi itu saja, saya berharaplah kita dapat, kerajaan dapat selesaikan krisis kesihatan dan kemudiannya krisis ekonomi akan dapat dibantu dengan baik. Itu saja. InsyaAllah satu pengharapan yang cukup baik daripada YB Datuk Suraya sebentar itu tadi. Dan kita mohon juga daripada YB Datuk Haji Rozi Mamat, harapan YB. Assalamualaikum Peace, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya sekarang ni musim bola Liga juara-juara Europe. Piala Europe sekarang ni kan. Saya tengok tiap-tiap malam. Sebab saya minat bola ni. Tapi saya rasa dengki lah. Sebab dulu kat Eropah ni teruk COVID ni. Tapi learn ni, orang Eropah tengok bola gitu dah. Dengki saya rasa. Deki tu. Dah pakai emas dah sekarang. So apa masalah sangat kita yang jadi payah sangat. Itu yang menjadi persoalan kepada rakyat sekarang. Sebab rakyat melihat dunia luar. Tu saya cakap, saya setuju dengan Datuk Suraya beritahu tadi. Tak ada cara lain, kita percepatkan vaksinasi ni kepada semua rakyat kita. Itu saya rasa yang terbaik lah. Dan saya rasa apa yang dirancang oleh kerajaan, saya berharap ianya akan mencapai target. Supaya rakyat kita lebih kurang 60% divaksin sekarang. Selepas pada tu, saya rasa kita boleh memperbetulkan balik keadaan ekonomi dan juga kestabilan dari segi kesihatan dalam negara kita ini. Sampai itu juga bagi negeri Terengganu, saya rasa tidak salah dan tidak terlambat pun. Saya suka mencadangkan kerajaan negeri supaya bukan nak beri balik bagaimana dana raya kita dulu, kita beri dana COVID
pada orang Terengganu apa masalah? Bagilah 300 orang, 400 orang, 500 orang. Kita boleh buat dah berbelah-belah tahun UMNO buat. Apa sahaja sekarang tak boleh buat? Sama je, PT peruntukan dulu. Bayar hutang, bayar lagi lah ni. So bayar hutang lagi. Pada saya, pandangan saya. Sebab UMNO dah buat. Dulu dah berbelah-belah tahun UMNO bagi setiap tahun. Tak ada masalah pun. Tak terbeban sangat pun. Jadi dalam masa sekarang ini, saya rasa tidak lambat lagi kepada kerajaan negeri. Saya mencadang kepada kerajaan negeri supaya perkenalkan balik untuk memulihkan ekonomi dalam masa singkat sebagaimana yang kita maklum tadi. Dan saya berharap ianya sama-sama kita pastikan COVID ini selesai dengan cepat. InsyaAllah kita akan kembali, yang pentingnya dapat mengembalikan ekonomi dan juga kembali kepada kerajaan yang lebih stabil dalam negara kita pada masa akan datang. Terima kasih YB Datuk Suraya juga. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam YB Datuk Razif Mohamad. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada malam ini yang sudi melapangkan masa, meluangkan masa bersama-sama di Forum Nomad Nota Orang Muda. Secara langsung kita bawakan untuk anda pada malam ini. Dan saya sekali lagi memohon maaf jikalau ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata sepanjang forum kita pada malam ini. Saya Hafiz Saleh, moderator anda pada malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.